sekali saya diamanahkan untuk memainkan beberapa tugasan dalam kehidupan saya. Pertama sekali, saya adalah adun bagi kawasan Bebastia, di mana muktamar ini diadakan di Taman Melewa sebahagian daripada kawasan saya. Sebahagian daripada pengundi saya, sebahagian daripada yang mungkin bukan pengundi saya. Yang kedua, saya diamanahkan untuk membantu pentadbiran negeri Selangor, membantu yang berhormat Menteri Besar untuk mentadbir negeri Selangor dengan memegang jabatan sebagai ahli exco, dan saya diberikan exco dalam beberapa portfolio. Ada 3 portfolio yang biasanya dipegang oleh 2 orang, tetapi saya agaknya atas kepercayaan yang berhormat Menteri Besar, portfolio itu dipegang oleh 1 badan saja. Jadi portfolio itu biasanya misalnya Ahli Islam biasanya 1 portfolio, satu orang menjaganya. Kemudian adat Melayu itu biasanya disampingkan. Tapi infrastruktur biasanya 1 portfolio yang lain. Infrastruktur yang dipegang oleh biasanya ahli exco yang lain. Tetapi gandingan ini selalu berat. Kalau kita lihat dari segi perbelanjaan, bajet pun ketiga portfolio ini mungkin mengambil 60% daripada bajet, sama ada pembangunan sama ada bagus, lebih kurang begitulah. JAIS pun tinggi, Dewan Islam pun tinggi, infrastruktur pun tinggi. Kalau infrastruktur itu JKR pun tinggi bajetnya, JPS pun tinggi bajetnya. Jadi kalau tidak 60% pun hampirlah kepada 60% begitu. Jadi atas sebab itu maka saya selalu teman-teman mengatakan kenapa senyap aja, kenapa tak buat kenyataan, kenapa membisu dalam banyak hal. Saya ni, prinsip saya begini, dia sikit cakap banyak buat. Jadi saya yakin begitu daripada mula saya bekerja tahun 71 dulu saya bekerja. Sampailah sekarang pengalaman bekerja dah 40 tahun begitu kan ni, saya masih pegang kepada prinsip itu. Dan alhamdulillah dengan kurang bercakap ni pun, walaupun ada kontroversi tapi kurang kontroversi. Saya tidak panggil, I don't invite kontroversi, I don't wish to involve in any kontroversi. Dan akhirnya saya dapat memainkan peranan saya. Walau macam mana pun sebagaimana yang tahu, masalah dulu isu mengenai Salka, isu mengenai Agak dan sebagainya, I was brought into the issue, dan akhirnya agaknya berbulan-bulan juga kita nak menyelesaikan masalah itu. Bila kita banyak tumpu kepada isu-isu yang sedemikian, dengan sendirinya tumpuan kepada kerja asasi kita biasanya terjejas. Jadi selain daripada itu, saya diamanahkan untuk menjadi Pusat Jaya PAS Negeri Selangor. Ini dah rasanya masuk 4 penggal dah 8 tahun dah saya memegangnya, dan alhamdulillah saya dapat menyusun PAS Selangor. Saya dapat membawa PAS Selangor kepada satu hal tuju. Saya dapat meletakkan satu konsepsi bekerja dalam PAS Selangor, dan saya juga telah meletakkan satu etika kerja atau work ethics dalam PAS Selangor. Dan kalau kita lihat, PAS Selangor tidak banyak terlibat dalam hal-hal yang boleh mendorong parti kepada kehancuran gitu ya, tetapi mendorong parti kepada memberikan kekuatan, keampuhan kepada parti itu. Itu yang saya dan teman-teman dalam perhubungan PAS Selangor sedang lakukan. Pada masa yang sama, saya ni mungkinlah agaknya berbeza dengan orang lain ataupun sama dengan orang lain, saya tidak tahulah. Saya walaupun profesional begitu, tapi saya telah berdakwah sejak saya 16 tahun itu saya dah berdakwah. Saya dah membaca khutbah di tempat saya belajar dulu di Sekolah Alam Syah. 16 tahun ya? Sejak dari umur 16 tahun saya dah baca khutbah. Jadi sebab itu you akan tengok saya baca khutbah, saya baca khutbah setiap minggu dan fail lah. Kecuali kalau saya berada di luar negeri kan ya. Dan pada masa yang sama dengan kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya. Jadi saya terpaksa memberi undangan-undangan sama ada di Selangor sama ada di luar Selangor. Tapi atas kerana tekanan kerja dan tekanan kesempitan masa dan sebagainya, saya lebih banyak menunjukkan kepada Selangor. Satu masa dulu saya boleh katakan hadir di seluruh Malaysia ni,
Kita pergi biasanya petang dalam pukul 2 begitu, kita balik pukul 1 pagi, pukul 2 pagi sampai rumah pukul 5 pagi. Itu rutin saya dulu. Tapi sekarang oleh kerana kita dibebankan dengan tugas-tugas yang lebih immediate, yang lebih memerlukan keprihatinan kita, maka saya tidak dapat menjalankan peranan sebagaimana yang pernah saya jalankan dulu. Tapi apapun, sebagai Suruhanjaya PAS, sebagai ahli Exco, sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dan pada masa yang sama saya mesti buktikan kepada masyarakat bahawa saya adalah ayah yang terbaik, bahawa saya adalah isteri yang terbaik, saya suami yang terbaik, dan saya adalah anggota masyarakat yang terbaik. Sebab itu saya beritahulah, saya dulu ada Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Jadi saya cerita dengan orang, saya tulis buku, 41 buku saya tulis. Banyak daripada 41 buku tu misalnya checklist keluarga bahagia. Ini saya rasa seolah-olah macam ensiklopedia buku saya ni. Dan siapa yang nak tahu keluarga dia bahagia tidak bahagia, tak salah saya ada 100 checklist. Tetap satunya saya berikan. Buku yang Datuk terbitkan more to motivation punya tips lah. Motivation tu ada 3. Satu, motivation mengenai pada pelajar sekolah. Yang kedua, motivation mengenai ibu bapa dan pekerja-pekerja. Yang ketiga ialah motivation kepada masyarakat di luar ibu bapa, di luar keluarga, iaitu motivation kepada golongan korporat. Jadi program-program saya, program korporat, program saya, program family, program saya adalah program kecemerlangan pada pelajar. Itu memanglah forte, atau itulah dia punya kata orang bidang profesional yang saya jalankan sejak dulu sampai sekarang. Begini, organisasi yang saya pimpin dulu namanya Akrab ataupun Sabah Group dulu. Bila saya Akrab, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, Sabah Group tu pasal itulah dia punya business entity saya, syarikat saya kan. Tapi bila saya sudah diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri Selangor, jadi yang itu terpaksa disampingkan, diketepikan, dan memang ada teman-teman yang mengambil alih tugas itu, dan saya telah berikan kepada mereka, saya telah agihkan kepada mereka, mereka lah yang menjalankan. Saya hanya memberikan sebagai on visiting lecturer, begitulah, visiting. Ada perkara-perkara yang menganjur memikirkan, dulu saya hadir untuk memberikan penerangan mengenai apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini supaya mereka faham. Yang kedua, oleh kerana saya adalah pengasas program-program motivasi di Malaysia ini, mereka menghendakkan supaya saya masuk dalam program-program itu di tempat-tempat, di waktu-waktu yang khusus untuk memberikan sedikit motivasi, sedikit push kepada program yang mereka sedang lakukan. Selain daripada itu, saya juga aktif dalam mengendalikan program-program yang melibatkan pegawai dan kaki tangan Kerajaan Negeri Selangor, sama ada pegawai yang berjawatan, pegawai yang tidak berjawatan tetap, sama ada pemburu, penggawa, sama ada aljatan kuasa masjid, aljatan kuasa JKK, JKP dan sebagainya. Ini pun saya terlibat dalam program-program yang kebanyakannya dianjurkan oleh Yang Hormat Dr. Halimah Ali, salah seorang Exco pendidikan, Exco yang menjaga pendidikan, yang punya program namanya SPICE. Jadi saya pun membantu program-program SPICE tersebut. Tentang hubungan dengan pegawai, saya ini dulu pegawai kerajaan selama 19 tahun setengah. Saya sebagai pegawai PTD, pegawai tabir dan diplomatik. Jadi saya paham sedikitlah budaya dalam kerajaan, budaya kerja dalam kerajaan. Dan saya faham the psyche, dia punya kata orang intipati psikologi teman-teman dalam kerajaan, pentadbiran kerajaan, dan juga pimpinan-pimpinan dalam kerajaan. Jadi oleh kerana saya faham sikit, kerana saya satu masa dulu adalah sebahagian daripada mereka, maka nak menyesuaikan diri selama 3 tahun 3 bulan ni dengan pegawai atasan daripada SS-nya, seterusnya kerajaannya, sampailah pion, sampai pada office boy-nya, di mana-mana juga jabatan. Nampaknya saya tidak ada masalah langsung dengan pegawai dan kaki-tangan kerajaan itu. Bahkan dalam banyak hal rasanya mereka datang kepada saya, mereka mengadu kepada saya, mereka banyak berbincang dengan saya. Sebab dalam banyak hal barangkali mereka menganggap saya ni, walaupun dalam politik sekarang ni, tapi masih lagi sebahagian daripada mereka, sebab saya pernah menjawab jawatan, pernah melakukan kerja-kerja sebagaimana yang mereka lakukan sekarang. Pertama sekali, sejak saya masuk PAS dan masuk tahun yang ke-14 ni, saya tak pernah lagi tergugur
dalam senarai pimpinan pusat ya. Dan sebagaimana yang saya sudah tahu, saya 4 tunggal adalah naik presiden PAS. Hanya tahun lepas saya tidak bertanding atas dasar saya memikirkan saya perlu menyediakan satu ruang kepada pimpinan yang lebih muda. Ketika itu umur saya dalam 61 tahun kan ya. Masa saya tidak bertanding 2 tahun yang lepas kan ya. Jadi saya ingat perlu ada satu succession plan, plan peralihan kuasa daripada yang lebih dewasa kepada yang lebih muda. Saya lihat PAS sedang mengarah kepada begitu. Kalau kita tengok di Selangor pun dalam pemilihan yang baru-baru ini kebanyakan pimpinan-pimpinan golongan muda daripada pemuda PAS. Nampak sekarang ini mereka sudah naik lagi satu tahap, naik satu tangga lagi untuk bersedia mengambil alih kepada pimpinan yang dewasa, kepada pimpinan yang lebih lama, kepada pimpinan yang lebih tua. Saya rasa ini satu perkembangan yang sihat. Dan saya adalah di antara orang yang begitu prihatin dan begitu yakin bahawa dalam mana-mana organisasi, sama ada organisasi politik atau tidak politik, termasuk organisasi bisnes yang pernah saya terajui pada masa dulu, you must have what we call succession plan atau plan penggantian. Jadi kalau kita tidak selama-lamanya akan berada di tempat itu, kita tidak selama-lamanya muda, kita tidak selama-lamanya berfikir satu persatu waras, kita tidak selama-lamanya berada dalam keadaan yang balance ya, yang dapat memerhatikan sesuatu itu dalam satu keadaan kata orang yang seimbang. Kita tidak selama-lamanya kata orang berminat untuk memegang sesuatu jawatan, sama ada minat itu menjadi pudar oleh kerana ada unsur luar atau unsur kedalaman kita sendiri. Dan kita tidak pula selama-lamanya boleh duduk di satu-satu tempat itu sehingga kan tempat itu sendiri memaksa kita supaya meninggalkan tempat itu, sama ada tekanan daripada luar atau tekanan daripada dalam. Jadi saya nak mengelakkan ini berlaku. Jadi saya pun 2 tahun yang lepas tidak bertanding mempertahankan jawatan naib presiden itu. Bahkan ramai di antara kawan yang minta saya bertanding. Tapi saya memegangkan prinsip bahawa saya suka kalau saya digantikan oleh calon yang lebih muda. Okey, sekarang tahun ini saya bertanding sebagai jawatan kuasa. Yang lepas tu tidak naik presiden tapi jawatan kuasa pusat. Kali ini pun saya bertanding jawatan kuasa pusat. Yang ini saya fikir macam ni, saya nak memegang, nak terus berkhidmat jawatan kuasa pusat ni. Sebab kalau kita lihat, saya mentadbir negeri. Jadi negeri dengan pusat ni tidak boleh diputuskan. Maknanya hubungannya mesti ada continuity between the federal level and also at the state level. So now I am holding a position at the state level. Sudah tentulah dia kena ada jalinan, dia kena ada networking, dia kena ada kesatuan. Bukan saja kesatuan fikrahnya, tapi satu kesatuan tindakan daripada pusat kepada negeri dan sebagainya. Jadi atas dasar itu saya offer diri saya untuk bertanding. Dalam hal pemikiran saya tidaklah saya beria-ria sangat. Untuk pengetahuan saudara, saya bertanding tahun ini tak ada kaki saya melangkah di satu tempat. Sama ada nak merasmikan, sama ada memanggil untuk bersyarah, berceramah dan sebagainya. Tidak ada. Di Selangor pun tidak ada. Satu Malaysia pun tidak ada atas tujuan untuk menang dalam pilihan ini. Tak ada. Maknanya kosong, exactly kosong. Dan saya pun tengok, saya pun ialah share juga macam saudara kata tadi, ada orang beramalkan saya mungkin tidak menang. Saya pun kadang-kadang termasuk dalam kumpulan itu juga, mungkin saya tidak menang. Tapi saya tidak apa, menang pun saya alu-alukan, tidak menang pun saya alu-alukan. Maknanya kalau tidak menang, saya yakin orang yang lebih baik saya daripada saya lagi dapat menyambung kerja-kerja saya. Kalau misalnya saya menang, saya akan bimbing adik-adik, anak-anak saya yang di bawah ini dalam parti ini supaya kita dapat mendaki kepada mercu kejayaan. Dan saya impikan satu masa nanti PAS merupakan salah sebuah parti dalam Pakatan Rakyat ini, the leading party, parti yang berada di hadapan. At the state level kita di hadapan, at the federal level pun kita di hadapan, bersama-sama dengan teman-teman dua komponen parti yang lain.